أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد قل هو الله أحد الله الصمد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الإخلاص. سورة الإخلاص. Maka yang kita tahu dah apa? Boleh nama surah Al-Ikhlas kerana dalam keseluruhan surah ini Allah Ta'ala perintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya menegaskan kepada umum bahawa Allah Ta'ala Maha Asa dan tidak ada bandingannya. Maka manakala isi kandungan surah ni, so kita bertauhid kepada Allah dengan tauhid yang khalis, yang suci. Jangan ada sebarang syirik pun dengan Allah. Maka munasabahlah surah ni nama surah Al-Ikhlas. Mana surah yang ikhlas lah. Ikhlas kita tahu belaka. Cuci mulai tauhid. Nah, jangan bercampur dalam tauhid kita dengan dengan syirik, dengan dosa, dengan sekutu kepada Allah Subhanahu wa taala. Barulah sah iman dia dan sah tauhid dia kepada Allah. Kalau dia bertauhid, dia kata tauhid kepada Allah, tapi dia duk pegang lain pada Allah. Dia duk iman, duk percaya, duk sekutu dengan Allah. Maka tak sempurna lah. Tak jadi cuci lah tauhid dia. Maka dengan surah ni, dalam surah ni Tuhan nak wayak kepada kita dan Allah Ta'ala perintah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beritahu kepada manusia semua supaya manusia bertauhid dengan Allah dengan jalan ikhlas, dalam cuci sungguh. Ikhlas tu bersih, cuci. Orang buat semaya ikhlas. Mana semaya tak ada tujuan lain, mereka kerana tu perintah Allah Ta'ala. Kalau sedekah dengan ikhlas, mana kita sedekah lillahi ta'ala, bukan nak kenamu, nak kegambar, nak kore puji ke apa dak. Cuci lillah, tu mana ikhlas. Tapi kalau kata saja ikhlas ni tapi tujuan ke lain, maka punahlah ikhlas dia. Kalau itu dalam surah ni Allah Ta'ala perintah supaya apa?
Supaya ikhlas tauhid, menyatukan Allah dan i'tiqad dengan Allah Tuhan yang satu, bil uluhiyati, dengan ketuhanan dia. Nah, Tuhan ada buat gapo, Tuhan duk mengada tu, mengada ni, semua adalah tauhid. Satu, so dia. Tak ada kena kongsi dengan orang lain. Dalam pegangnya kita pun dah kejap molek bahawa Tuhan lah, Allah lah yang mengada, Allah lah yang membelak. Dan begitu juga dalam ibadat kita. Dan ibadat kita pun subhanallah. Nah, yang pertama kita kena pegang kata Rabbuna, Tuhan tu Allah, Allah satu. Dan yang kedua, ibadat kita pun turut perintah Allah. We kena dengan jalan yang Allah Ta'ala perintah. Tu bangkit bertauhid. Nah, serta kita menyuci Allah daripada sebarang syirik. Maka dalam surah ni Allah Ta'ala perintah, dan Allah Ta'ala tahu kata Allah suci daripada anak, suci daripada bapa. Dia tak ada anak dan tak ada bapa dan tak ada bandingnya dengan dia. Sebarang bandingnya, gapo-gapo pun tak boleh nak bandingnya dengan Allah. Nah, tak ada nazir dia. Nah, tak ada benda yang boleh kita tasbih dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah sebagai maqasid as-surah ataupun maudhu' dalam surah. Surah ni ialah surah yang ke-112 daripada 114 surah Al-Quran. Mana lepas dah ni ada 2 surah. Nah, nak ucap cukup 114 tu ada 2 surah. Alhamdulillah. Duk di akhir sangat dah kita ni dengan surah Al-Quran. Nah, bersyukurlah banyak-banyak yang mana Allah Ta'ala kurnia kepada kita boleh dengar Al-Quran, boleh baca Al-Quran dengan secara kita ambil maksud lebih kurang. Banyak maksud Quran tu, wah, banyak dah. Kita tafsir tu nak kata berapa puluh duk tafsir ayat Al-Quran. Tapi kita ni boleh faham kodak-kodak. Alhamdulillah. Nah, baru boleh tahu kata Quran tu duk royak begotu-begotu. Royak benda ni. Alhamdulillah. Nah. Surah ni surah yang ke-112 diturunkan di Mekah. Surah ni turun semasa Nabi duduk di Mekah. Nabi belum hijrah pergi kepada Madinah lagi. Dia panggil surah Makkiyah. Bagi surah ni ada 4 ayat. Nah, bagi surah ni ada 4 ayat. Qul huwallahu ahad ayat 1, Allahus samad ayat yang kedua, lam yalid wa lam yulad ayat yang ketiga, dan walam yakul lahu kufuwan ahad ayat yang keempat. Ada bagi dia 4 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, Allah yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani. Allah yang amat murah. Duk bela kita, duk hidup kita, duk gagah kita dari kemurahan Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Lagi Maha Mengasihani. Allah Ta'ala beri hidayah pada kita.
boleh mari semaya subuh berjemaah, boleh gagah duk naik motor, naik basikal, naik kereta, berjalan kaki, mari semaya jemaah kerana Allah Taala kasih. Nah, tinggal tidur, tinggal kesedapan dunia kerana nak tunai kewajipan kita taat kepada Allah, ni Allah kasih pada kita. Kalau Allah Ta'ala tak kasih, Allah Ta'ala tak ada buka jalan baik pada orang itu. Tapi Allah Ta'ala kasih, dia wi agama, dia wi faham agama, wi nak mengaji agama, dan pula dah faham Tuhan suruh gapo, Tuhan larang gapo, dan nampak sungguh kalau Tuhan suruh ada edah, ada hikmat. Dan kalau Tuhan larang, dia nampak kata benda ni bahaya, benda ni tak molek. Nak wi nampak malah tu adalah dari kasihan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Tuhan tak kasih, dia nampak. Taknya nampak Tuhan suruh semaya, Tuhan suruh bangun pagi, suruh padahal janji tu nak kata ke berapa puasa. Maya berjemaah oleh 27 darajat. Tak nampak. Orang bangun pagi, Tuhan wi rezeki, tak nampak tu, nampak apa jalan dia tu. Nah, orang semai bangun pagi, Tuhan wi berkat, Nabi bodoh berdoa wi berkat kepada pagi-pagi, taknya nampak. Dia turut rasa perasaan hawa dan nafsu dia. Kerana apa Tuhan tak kasih. Nah, kerana Tuhan tak ada kasih sayang pada dia, jadi tak nampak. Tuhan suruh buat ibadat tu, ibadat ni apa? Ya duk tak berasa cerah mana. Yang siapa tak semaya, dia Tuhan tak kasih, tak semaya, tak puasa, tak tutup aurat. Dan maksiat berakhir suka kerja kerana mari daripada tak ada kasih. Tapi borah Tuhan tetap borah Tuhan. Raka reno bangun tengah hari setengah mana, tak semaya setengah mana. Tak ada buat amal ibadat pun boleh makan, boleh minum, boleh berjalan, boleh pergi sana, pergi ke sini. Kerana murah Allah Ta'ala. Tak supaya kita, kalau kita kecek apa, tak ada kira. Dia nak bui, ya bui. Kerana murah dia. Tapi kalau kira tu, dia pilih kasih. Pilih orang kasih. Maka agama, tak dalil kata Tuhan kasih pada seorang, Tuhan wi agama. Dalil kata Tuhan kasih pada seorang, Tuhan wi kebaikan ke dia. Dan dia antara kebaikan yufaqihu fiddin, dia faham dalam agama. Tapi kalau Tuhan tak ada nak jadi dia orang molek, dia berasa payah nak turut agama. Berasa ruginya tinggal tidur, tinggal makan, tinggal kerja kalau nak buat amal ibadat pada dia, berasa payah, berasa berat dia. Ani alhamdulillah, kita banyak syukurlah kepada Allah yang mana Allah Ta'ala pilih kita boleh ibadah kepada Allah mengikut apa yang Allah Ta'ala perintah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau buat ibadat tak betul tu pun dalil kata Tuhan tak kasih dah. Buat juga ibadat. Buat pahala, buat ibadat pun kita panggil buat pahala juga. Tapi buat pahala tak betul dengan ajaran Rasulullah. Maka itu tanda kata tak kasih juga. Takut gapo hekpa kerana tak ada. Gapo tak ada kehasilan dia, tak ada pahala yang diredha oleh Allah. Kerana tak betul. Semaya. Tapi semaya ikut si. Borang nak beki, nak royak, molek, dia tak situ pula dah. Ani mari daripada tak ada kasih sayang kepada dia. Tapi borahlah. Allah Ta'ala tetap murahlah kepada dia. Qul huwallahu ahad. Katakanlah
wahai Muhammad, wahai Rasulullah, ayyuhar rasul, kata olehmu ayyuhar rasul, Rasul, Allahu, Tuhanku ialah Allah. Nah, qul huwallahu, kata olehmu Tuhan aku itu ialah Allah. Ahadun, qul huwallahu ahad, kata olehmu bermula Tuhanku ialah satu. Ialah Allah yang Maha Esa. Tuhan Allah tu Maha Esa. Huwa iaitu Allah tu, dan ahadun ialah Tuhan yang satu. Ni asal boleh nak turun ayat ni. Riwayat daripada Ubay bin Ka'ab. Bahasa orang musyrikun, orang kafir-kafir musyrikun tu, berkata mereka itu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hei Muhammad." Hei Muhammad lah, dia tak panggil ya Rasulullah lah, buat dia tak iktiraf, tak mengaku kata Nabi Muhammad jadi rasul, dia panggil ya Muhammad. Nah, kita kepada Nabi panggil ya Rasulullah. Nah, Muhammad Rasulullah, Muhammad Rasulullah itu. Dia kata, cuba sebut bagi kami akan nasab keturunan Tuhan engkau. Dah satu masa Pak Musyrikun pergi kepada Nabi, cuba yak keturunan nak Tuhan dia, Tuhan kita, Tuhan Allah. Dah habis ni awal surah tu suruh kul, suruh kata we tahu. Bukan tu dia kita tak ada sebab dia. Pak Quraisy tu, Pak Musyrikun tu, dia kata pada Nabi, "Hei Muhammad, kita olehmu akan turunan Tuhan engkau, kita bagi kami." Maka Allah Ta'ala pun turunlah ayat ni, "Qul huwallahu ahad." Kata olehmu ialah Allah yang satu. Bukan turunan situ, turunan mari situ sini. Ani Allah Subhanahu wa ta'ala. Turunlah surah ni, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dah. Pak Yahudi kata, kami sembah Uzair bin Allah, anak Allah. Yahudi itu lepas pada dia tinggal Taurat dia ubah Taurat dia, fikir mari hidup sembah seorang nama Uzair. Dia kata Uzair ni anak Allah. Dan Uzair ni seorang nabi masa dulu, mati. Lepas tu hidup kelak. Tuhan nak tunjuk cara bangkit dan Uzair ni jadi hidup kelak. Puluh tahun, beratus tahun kata, lepas tu hidup kelak. Dia puja sembah Uzair. Yahudi itulah. Nah, Yahudi daripada Bani Israel. Dan berkata Nasrani, kami sembah Al-Masih, anak Allah. Nasrani kata Tuhan dia ialah Nabi Isa, anak Allah. Yahudi kata Uzair anak Allah. Jadi dia mau ada nasab lah, turunan dia, turunan anak cucu dia dalam pegangan dia. Nah, puak Yahudi kata Uzair anak Allah, puak Nasrani kata Isa anak Allah. Karena Isa tu dia beranak tak ada bapa. Lepas tu dibahasakan kepada Allah, pakat sembah Isa. Nah, bahawa Yahudi tak setuju bunuh Nabi Isa. Dia kata bunuh Nabi Isa, tapi Nabi Isa tu akak naik ke langit, ada mati. Tapi di sisi Yahudi dia kata dia bunuh Nabi Isa. Pak Kristian pun, Nasrani pun kuasa percaya kata bunuh, kerana ada sungguh mayat lepas pada mati tu.
Tapi Tuhan wi semabu, wi supo dengan Nabi Isa. Dalam pahamnya dia mati, jadi demo kita tengok kata Nabi Isa. Wah Yahudi dia benci pada Nabi Isa, dia belawai situ. Sudah bunuh dia palang kalau ikat di atas kayu, wak kayu pak dah, paku tangi 12. Duk nak begitu Kristian tu Syiah dianya, lambang dianya palang 14 tu. Palang wak 14. Kerana Kristian sendiri pun dia kata Nabi Isa ni mati dibunuh oleh Yahudi. Tapi Tuhan royak dalam Quran, Tuhan angkat Nabi Isa ke langit. Dan hari ni pun tak mati lagi. Satu hari Nabi Isa akan turun dakwah seru agama serupa dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi buat Kristian kata Tuhan dia tiga. Tuhan Allah, Tuhan Mak Maria dan Tuhan anak iaitu Isa. Begitu dia buat amal, panggil sini. Mana dulu tak tahulah. Tapi dia tiga, dia tak. Dia puja. Kerana apa? Yang sini itu Allah. Sini itu apa? Maria. Dan sini itu 3, 4 tu iaitu Nabi Isa alaihi. Ni cara pegangnya dia. Dia mari rekoh ke dia tu. Rekoh siapa ketuhanan. Dia Allah lah tu. Begitu Nabi sekak mula lah. Dan Islam tu sepenuh. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Jangan duk tambah, jangan duk kurang. Dan Nabi pun siapa duk tambah maka radon. Siapa duk beki duk gapo radon tolak tak gitu. Kerana berlaku dah. Yahudi Taurat dia tu nak kata berapa cabat. Nasrani Injil dia tu nak berapa. Kerana buat kat beki. Dalam Islam ni murah sangat. Kalau beki agama. Tambah agama. Kalau dah halaknya punya tambah. Bila kita tengok lah ni kita duk nampak dalam gambar dalam apa. Nak kata berapa bahasa. Ngatik nak kata berapa bahasa. Semaya nak kata berapa bahasa. Tu duk dalam lari tu tak kata. Nak lari duk sekat. Habis ni Yahudi siapa? Ketuhanan dia tambah juga. Iaitu Uzair, dia kata anak Allah. Uzair ibn Allah. Dan Nasrani dia kata Isa anak Allah. Apa Tuhan apa? Maka buat dia sebutlah. Sebut semua ya tu Tuhan dia ialah Uzair anak Allah. Ya Nasrani kata Tuhan dia masih anak Allah. Ada. Dan berkata Majusi ada. Buat dia semua apa semua matahari, semua bulan. Buat dia semua matahari, semua bulan. Ini perkataan orang-orang bukan Islam terhadap Nabi kita semua. Dan buat musyrikun kata dia ada Tuhan, semua berhala. Lata Uzza tu, mana tak berhala-berhala. Tiap-tiap satu rakun ada berhala dia. Supaya dengan kita orang tempat kita ada juga tiap-tiap satu keturunan satu puak adalah orang dia puja dia. Ada orang puja. Kawan ni tak anak beranak kawan ni dia puja keramat dia. Kawasan pun sebetulnya kawasan tu puja datuk tu. Kawasan ni puja datuk ni. Dan orang Arab dulu pun tiap-tiap satu kabilah. Dia ada berhala dia. Lepas tu pecung-pecung. Kalau hari pecung, dia pakai puja berhala dia. Berhala Uzair, berhala Lata, berhala Uzza. Dan kalau masa lepas pada Nabi Nuh dulu, timbul Su'a, Yarusa tu, buat nama berhala saja.
Umi dia orang molek-molek belaka, orang juh, orang soleh belaka. Tapi bawa jatuh ke anak, puja tok nenek dia. Puja-puja sebut, kalau mau kita sebut nama sajalah. Wah keduri hatta lagi, tak apa lah. Tapi buat dia tak puas hati, wah rupa lagi. Wah rupa, buat kita ni buat kita kan buat. Nah, kawasan kampung ataupun bahasa kita ni nama ya. Kalau buat keduri sebut nama tak apa dah. Tok ni. Pas tak serupa. Orang sini olah ni, orang sana olah ni, orang kapur nak cawak lain, kapur lain, balas lain, ada puja dia. Puja dia tu kembali kepada anak beranak dia lah, pada tok nenek dia. Tapi folk kafir musyriku ni, siapa dia buat rupa? Jegai. Nah. Ada orang puja tok ade, dah buat amal tok ade. Tok ade sebarkan ihram dia buat. Ada berala pakai kepiah pun ada. Dia capur kelar. Asal mula biasa untuk lebar ke apa patut. Akhir-akhir dia puja-puja. Ada Allah. Allah cara ibadat dia kau lebih. Kau tak mau. Nah, jadi berala. Maka berala tu walau ibu stoko ataupun dan semua lain pada Allah Ta'ala tu walau ibu stoko ataupun nama. Tu sebut nama kita duk puja nama hedat aku hatta duri ni pada datuk ni apa semua tu adalah masuk dalam ada bersyirik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada. Pok kafir Quraisy kata, pok dia semua berhala. Lepas tu ngikut royak Ubay bin Ka'ab ni kalau gitu hey Muhammad cuba royak keturunan Tuhan engkau. Cuba royak keturunan Tuhan engkau mari di mana? Bumi di mana? Lalu tu Allah Ta'ala turun ayat ni. Dia turun surah ni di atas Rasulullah SAW. Ul kata oleh menghai ni kepada puak tani. Habis tu kul ada. Dia tak ada apa? Kul wallahu ahad. Nah, kul a'udzu rabbil falaq. Kul ni kul saja. Kul ya ayyuhal kafir. Ya ada humi. Jawab salah kata hak demo duk kata. Lalu tu Allah Taala turunlah ayat. Kul huwallahu ahad. Kata olehmu Muhammad ya Rasulullah, witahulah kepada umum pada semua manusia Allah itu Tuhan satu. Maknanya tak ada mari di situ, tak ada mari di sini, tak ada suk di situ, tak ada suk di sini. Bahkan Allah Tuhan satu. Ahadun. Tak ada nazir bagi dia, tak ada bandingnya. Yani al-munfaridu bil uluhiyati. Ketunggalan dengan ketuhanan dia. Tunggal, tak ada. Serupa dengan folk musyrikun kata berhala, tak serupa dengan folk Kristian kata Isa daripada Siti Maryam, dan tak serupa dengan folk Yahudi kata Uzair anak Allah. Bahkan Tuhan kami ahadun, satu. La ilaha ghairuh, tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Waktu makna kita kata la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar melainkan Allah. Wi kejak molek. Nanti tiada lek pagi kata la ilaha illallah, bawa tengah hari, bawa malam hari. 7 orang duk puja, 7 hidayah, 3 hidayah, ada setengah banyak sampai 7 hidayah. Oh ni datuk ni, oh ni datuk ni, oh ni datuk ni. Ada setengah tu 3 tak apa dah. Ada setengah wak si hidayah tak apa dah. Nah, wak si hidayah tak apa kerana nak pelepah, nak apa. Maka itu tak ada jadi ahad, tak ada jadi Tuhan satu. Kerana dalam pegangnya dia rasa demo 7 orang, 7 hidayah sanilah. Dia 7 bahasa manusia. Kamak sanilah. Do mari wisake, jadi demi, jadi susah hati, jadi tak sehat.
Nah, jadi sakit balo, nah, sakit pinggang, nyunyak habis dari tubuh badan apa semua. Dia kata puak ni godok oleh puak ni. Maka sini tak ada jadi ahad. Jadi ada lagi anak lain daripada Allah dok boleh wi sakit orang. Dok boleh wi sehat orang. Maka tak ada ahadun. Baca mari bukan tu hai satu. Ani bahaya tu. Dah bahaya. Dak. Gapo hidup pergi lain daripada Allah. Padahal kita tu pagi betul la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. La ilaha illallah. Tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar melainkan Allah. Ani faham molek qul huwallahu ahad. Nah. Dak. Qul kata olehmu huwallahu ahad. Ya Allah Tuhan yang satu. Tuhan yang satu mana tidak ada syirik dengan Allah, tak ada kongsi dengan Allah. Dan tak boleh kata dua, tiga itu tak boleh. Ani apa? Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk. Nah, faham Allah. Nah, faham qul huwallahu ni, insya-Allah cucilah tauhid kita. Ikhlaslah tauhid kita. Allahus samad. Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat. Semua hajat makhluk ni kena tumpu kepada Allah Ta'ala. Makhluk ni bukan kata manusia saja, bukan binatang, pohon kayu, apa semua duduk di bawah perintah Allah Ta'ala. Dan lebih-lebih lagi, hak berakal ni zahir-zahir lah kata, gena-gena kena minta di Allah Ta'ala, kena tumpu kepada Allah. Walau pohon kayu pun dia kena tumpu kepada Allah. Kerana makhluk Allah. Nak gemuk pohon kayu, nak besar pohon kayu, nak mati, nak hidup ke apa? Dengan pilihan Allah Ta'ala. Mau itu balik kalau pohon kayu. Kalau binatang pun sebetullah. Nah, binatang nak sehat, binatang nak boleh duduk senang dia dalam bukit, dalam apa? Tumpu pada ikan di laut. Kerana makhluk Allah. Dia kena tumpu. Lebih-lebih lagi manusia. Lebih kena nak sebuah faham kita nyata. Manusia ni pandai sebut nama Allah, pandai minta. Kau nyata kata kita ni kena tumpu kepada Allah. Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat. Yang tidak selesailah oleh kelebihan dia. Nah, kelebihan Allah Ta'ala tu tak ada kata suk di mana-mana dah. Kata 5 tahun, 4 tahun, habislah anak dia. Tak ada. La yantahi, tidak selesai. Nah, kebesaran dia tu tak ada selesai. Bahkan berkekalan dia selama-lama dan sedia kala. Nah, tak boleh nak ukur kata lepas ni tak ada. Sedia kala lagi pula selama-lama. Al-Hayyu Al-Qayyum. Tuhan yang hidup dan Tuhan yang menguruskan segala perkara. Dan tidak hilang sama sekali, tidak terakhir sama sekali. Yani yang menupulah kepadanya oleh segala makhluk pada hajat mereka. Itu mana ada nupu segala makhluk pada hajat. Nak gapo kena tupu kepada Allah. Ni pegangnya orang iman, orang beriman. Orang tak beriman, dia tak kenal Tuhan, dia tak ada dok minta Tuhan pun hakikat Tuhan lah duk bela dia juga. Tapi kita orang beriman, orang Islam ni, nah, hakikat pun Tuhan bela dan kita pun pandai tumpu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan segala masalah gapo kita ada panha gapo, Allah lah juduk beki, Allah Ta'ala lah juduk urus. Allah Ta'ala ada duduk
atuwi kita. Walau orang itu kenal tak kenal Allah, walau orang itu pandai sebut tak pandai sebut dengan Allah pun, hakikat mari daripada Allah. Inilah Allah As-Samad yang tupu segala hajat kepada dia. Berkata Ibnu Abbas, Allah lah yang jadi pembela kita, yang sempurnalah kelebihan dia. Kelebihan dia tak ada, sutuk dia apa perkara apa. Minta lah, berjuta-juta manusia minta di dia. Tak ada tahu, kau dulu ni tak ada, jauh sikit. Nah, jangan dok kata lah tu. Dia minta banyak, kayak tak ada bui. Jangan kata. Ada seorang tu dia jual ubat. Dia tak kena minta usaha, minta apa. Tapi dia minta banyak perkara lah, kayak Tuhan tak ada bui. Jauh sikit. Ikutlah minta semua, seluruh manusia ni kalau minta dia boleh wis semua. Nah, kerana tidak kurangnya walau sikit pun dalam kelebihan dia. Dan mulia dia yang tidak ada bandingan, dan sempurnalah kemuliaan dia. Besar dia, penuh dalam kebesaran dia. Kalau lemah lembut dia apa? Lemah lembut dalam kelemah lembut dia tak. Dan kesiabelah pun kesiabelah yang sempurna. Nah, segala-gala tu tumpu kepada dia semua. Dan Tuhan yang mengetahui, yang tidak boleh bandingnya tahu dia, dan sempurna ilmu dia. Nama tu kita sebut tak apa, tahu makhluk pun tahu, tapi tahu makhluk tu Tuhan bui, dan tahu makhluk tu ada sakat, ada kurang, ada pun tahu Tuhan tidak kekurangnya walau sikit pun. Dah, namun kita tak boleh nak sebut siapa kenama, bukan siapa tangan, kerana itu semua pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bijak Allah Taala tidak satu hari pun kata kekurangnya dalam kebijakan dia tak ada. Qad kamula fi hikmatihi. Sempurna dalam kebijakan dia. Sampai bila-bila masa. Inilah semua makhluk tu kena tumpu kepada dia. Kena tumpu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah surah ni dinamakan surah Ikhlas. Dan surah ni nak royak jadi cuci sungguh akidah kita. Kalau akidah duk selumar, duk bercampur dengan benda lain tak sempurna, tak berjaya lah orang tu. Dia tak berjaya lah. Lepas tu kita baca Qul Huwallah pun faham kata isi kanonnya Qul Huwallah. Jangan kita baca qadar lafaz saja. Lafaz tu pun boleh falad dah. Kena sulus Al-Quran dah. Tapi kita faham. Kelebihan dia ada satu riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dia hantar seorang laki-laki dalam satu peperangan yang tidak dihadir oleh Nabi. Sariyah tu peperangan yang tidak dihadir oleh Nabi. Ada peperangan yang hadir oleh Nabi. Maka seorang laki-laki sani membaca bagi sahabat dia dalam semaya, baca ayat dan semaya baca Fatihah, lepas tu baca surah. Berakhir dia sudah dengan Qul Huwallahu Ahad. Dia sudah dengan Qul Huwallahu Ahad. Kalau baca Alam Nashrah pun berakhir dia sudah dengan Qul Huwallahu Ahad. Maka tak kalau kembali mereka itu, sebut mereka itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kata cuba tanya dia, begini dia bacalah tu, jawablah tu. Maka sahabat lain pun tanyalah Rasul, tanyalah dia, apa boleh mu
Tiap-tiap kali semaya baca surah lain dah, tapi bab sudah dengan qul huwallahu ahad. Maka berkata sahabat tu, sesungguhnya qul huwallah ni sebut di dalam dia sifat Ar-Rahman, sifat Tuhan. Dalam qul huwallah ni ada sebut sifat-sifat Tuhan. Maka aku kasih bahawa aku baca tiap-tiap kali dalam semaya. Aku kenal surah ni kerana kerana surah ni ada sebut nama Allah, ada sebut sifat Allah. Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhbiruhu anna Allah Ta'ala yuhibbu. Beritahulah ke dia Allah Ta'ala kasih kepada dia. Manakala dia baca surah ni tujuan dia dianya kerana ada sebut sifat Tuhan, ada sebut nama Tuhan, ada sebut. Kenal pada kita ikhlas pada Allah. Dia pun royak tujuan dia belah tu. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beritahulah ke dia, Allah juga kasih kepada dia. Jadi maknanya orang rajin baca qul huwallah ni Allah Taala kasih lah. Kalau baca dalam semaya supaya sahabat ni, supaya dengan sahabat tu lah. Kalau tak dalam semaya apa, kita kasih baca qul huwallah, kerana dalam qul huwallah ada sifat Tuhan, ada sebut Tuhan, nak kenal Tuhan, nak tauhid kita penuh dengan Tuhan, maka Allah Ta'ala kasih. Ini gapo di antara kelebihan qul huwallahu ahad. Pi baca kena lah. Ya dah sebutin semula. Baca buru-buru gitu saja tak jadilah. Dah baca kena. Bila tak kira. Baca tu si bila tu si gapo apa tak apa, asal ke baca. Baca kena, lama, faham. Apa Tuhan ada kata dalam qul huwallahu ahad. Dan sebut berkata Bukhari di dalam kitab As-Salah, riwayat daripada Anas radhiyallahu anhu, berkata ia adalah seorang laki-laki daripada Ansar. Dia jadi imam ya ummuhum fi masjid Quba. Dia jadi imam kepada manusia pada Ansar di masjid Quba. Maka adalah tiap-tiap kali dia buka surah, dia mula surah membaca dengan dia di dalam semaya, dia mula dengan qul huwallahu ahad. Tiap-tiap dia baca surah, nak baca dalam semaya, dia mula dengan qul huwallahu ahad. Hingga sampai selesai. Barulah dia baca surah lain. Dan adalah membuat ia demikian pada tiap-tiap rakaat. Baca qul huwallah, baca surah lain. Maka bercakaplah akan dia oleh sahabat-sahabat dia. Maka yonya lah kita tahu geno so baca qul huwallah kata surah lain. Lalu berkata mereka itu, sesungguhnya engkau memulai dengan ini surah. Baca surah lain tak cukup. Dok geno boleh mula dengan surah ni lagi. Dan campur dengan surah lain. Wa imma an taqra'a biha wa imma an tada'aha. Dah baca surah ni dah, baca surah ni lah. Atau tinggallah surah lain, ataupun kalau baca surah lain tinggallah surah ni. Maka berkata ya ma ana bitarikiha in ahbabtum an ummakum. Kalau mu kasih nak jadi aku jadi imam, aku nak buatlah tu lah. Balas ni lah aku nak buat. Dan kalau masa muntasi tak apalah, aku tak sejadilah. Ni apa? Sifat sahabat, cara kasih kepada surah Al-Ikhlas. Wa kanu yarawnahu annahu min afdalihim. Sahabat-sahabat lain pun nak pilih orang lain jadi imam, dia adalah orang yang lebih. Dalam kalangan ramai-ramai tu patut dia jadi imam. Tosilah orang lain jadi imam. Maka tak kala datang mereka itu ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, kitalah mereka itu kepada Nabi. Bayalah sahabat hak jadi imam di Masjid Quba ni baca belah tu. Royak tahu pada Nabi.
Maka berkata ya, fulan, gena boleh engkau buat. Walau tu sedangkan sahabat engkau, dah. Gapo sahabat engkau dok kata gitu gini. Apalah yang menekankan di kau di atas melazimi baca surah pada tiap-tiap rakaat. Berkata sahabat tu, inni uhibbuha. Sesungguhnya aku kasih kepada surah ni. Qala sabda Rasulullah, hubbuka iyyaha adkhalakal jannata. Dengan sebab engkau kasih akan surah ni, engkau memasuklah ia ke dalam syurga. Nah, kerana engkau kasih kepada surah ni, duk baca semua, duk perhati semua, duk faham apa semua, lebih-lebih lagi kita baca dalam semaya. Kerana engkau kasih kepada surah ni, maka boleh memasuklah akan dikau ke dalam syurga. Ini nak ayat kelebihan surah. Tapi puak sahabat tu dia baca serta faham serta gaput. Inilah dia suka nak baca surah. Kita pun jadi biasa itulah. Dah amal amu dah qul huwallah ni masyhur belaka. Puak kita tahu belaka. Nah, kalau baca Quran baca qul huwallah. Kalau nak buat gapo baca qul huwallah. Dah. Tapi hak sahabatnya duk baca dalam sembahyang. Dah. Kalau tanya kata, sahabat, kena duk baca Nabi dah, maka perbuatan dia, bacaan dia tu diiktiraf oleh Nabi. Tak ada hal lah. Klik royak ke Nabi, Nabi jamrak. Tak ada punah ke apa lah, tak ada masalah pun. Lama kata sahabat pun buat juga Nabi, tak ada suruh. Tak ada suruh. Pada mula-mula, tapi kedianya Nabi kata, tak apa. Banyak pasal tu. Kerana masa wahyu tu buatlah nak buat apa kalau kita nampak buat. Tapi kena jamrat daripada Nabi. Kalau tak Nabi tak jamrat, tak jadi. Tak boleh. Ada setengah tu, bahasa anak Abu Lahab, dia masuk Islam. Dia hijrah pergi pada Madinah. Lepas tu puak Madinah tu ada kata ke dia. Dia hijrah ni satu ibadat besar. Nama Durrah apa? Seorang sahabat, seorang anak Abu Lahab dah. Nama Durrah. Dia pergi Madinah. Lepas tu, bila dia hijrah pergi pada Madinah, orang Madinah duk kata dia, omong ni anak Abu Lahab ni. Pakak duk berita kat pakak. Menyanyi main lah dah. Anak Abu Lahab. Lepas tu nyuak. Wa ma aghnaka hijratuka. Dalam surah Abu Lahab tu ada dah. Ma apa marah? Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Nah. Lepas tu buat dia baca ma aghna anka hijratuki. Ma aghna anki hijratuki. Tidak melepas, tidak mengkayakan dikau oleh hijrah kau. Nyuak kata lah tu. Padahal dia Islam dah. Dia hijrah dah. Berita ni siapa kepada Nabi. Jadi mana dia mau buat juga tu. Buat tak boleh. Berita siapa pada Nabi. Nabi ingkar. Nabi muris lah. Orang buat. Dia Islam dah. Dia keluarga dia lagi sepupu dengan Nabi. Anak Abu Lahab tu. Bila buat. Menganyi main ke apa. Rasulullah ingkar lalu. Marah lalu. Ini kalau awak tak kena, ya tetap Nabi kita. Ini awak kena, Nabi jamrat. Dan Nabi jamrat, tak ada salah lah. Nah, tak ada jadi masalah. Jangan kata, sahabat awak juga Nabi tak ada suruh mula. Tak apalah Nabi doda. Nah, Nabi doda, Nabi kata tak apa, tak apa. Tapi kita nak tiru sahabat tu kata. Nah, bawa ke dia kita nak tiru sahabat kata nak awak kata. Sahabat lagi awak Nabi. Masa tu tak apa. Alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafair. Di atas kamu kena turut jalan aku. Jalan Nabi tu, mau Nabi kata ataupun Nabi buat. Ataupun hak mau buat tapi hak aku jamrak, aku takrir dan Nabi takrir. Nabi menetapkan kata boleh. Kalau tak boleh dia tegahlah dah. Buat apa Nabi?
Kalau tak boleh, dia tetap Nabi royak tegas. Kalau boleh, Nabi diam. Ataupun Nabi, supaya ni, Nabi tak ada dia dah. Nabi kata, dah. Gana, witahulah kepada bahasa Allah Ta'ala kasih mudawalah. Adapun Nabi dia tanya, bagaimana orang itu tu sebagai kanton dia, kanton hadis nak royak. Lepas tu orang royak selalu jadi tak begitu terang lah. Kita tanya apa buat tujuan apa. Boleh jadi dia tahu tujuan lain tak jadi kasih. Dia tanya. Ni Nabi kita witahulah kepada dia bahasa Allah Ta'ala pun kasih juga kepada engkau kerana ada engkau tu kasih kepada Qul Huwallah yang mana dalam Qul Huwallah sudut sebut sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita berdua dia bacalah Qul Huwallah. Tapi yang dibaca jadi piti sangatlah. Dia baca lah mudah. Gapo jadi piti, jadi upacara tu, jadi kolai pula. Dia baca ikhlas. Surah tu pun ikhlas dah. Baca pun ikhlas lah. Lama surah ikhlas dia baca tak ikhlas, tak jadi juga. Dan supaya dengan gapo? Hadis ni beritahu pada kita. Dan kalau kita kasih baca keluar, kasih faham, kasih baca, kasih faham surah Qul Huwallah, maka Allah Ta'ala pun kasihlah kepada dia. Dan dengan sebab kita kasih kepada Qul Huwallah, makna dia, arti dia, faham dia, satu sebab yang boleh masuk syurga. Nyatalah. Kerana Qul Huwallah ada ayat sifat Tuhan. Kasih Tuhan. Orang kalau selerak sikit bab tauhid dia, maka dia tak akan boleh masuk syurga. Kerana Allah Ta'ala tak ampun orang tak bertauhid kepada Allah SWT. Itu dia dah. Ni apa? Di antara kelebihan Qul Huwallahu Ahad. Maka kelebihan ni kita tak boleh nak buat sendiri. Kerana masuk dalam benar gaib kelebihan. Siapa buat lah tu boleh pahala lah tu. Siapa buat lah tu boleh masuk syurga. Siapa wawalah ni boleh syafaat Nabi. Lepas tu kita tak boleh nak buat sendiri. Mari daripada syarak. Mari pada Allah Ta'ala. Mari daripada Rasulullah SAW. Jangan kita rasa bahasa ni kita no da'ayah orang ni. We buat benda ni. Kita royak kelebihan. Tapi kalau tak ada mari pada janji Allah, janji Rasulullah. Maka itu adalah satu benda yang kita menambah-nambah. Ataupun kita pandai-pandai dalam agama. Ini apa kelebihan Qul Huwallahu Ahad. Mudah-mudahan kita baca dengan ikhlas dan fahamlah Qul Huwallah. Qul Huwallah ni semua kita pandai baca belaka dan kita sentiasa duk baca semua, maka kita faham baik-baik. Maksud dia suruh bertauhid kepada Allah dengan ikhlas, dengan cuci mulai. Kata baca Qul Huwallah, tauhid tak sempurna, nyanyi baik ni. Tak betul sangat dengan hikmat dan maqasid surah surah apa Qul Huwallah. Ya Allah ya Tuhan, jadilah iman kita sebagai iman yang sempurna dan jadilah kita orang yang cukup iman dengan Al-Quranul Karim dan jadilah kita daripada orang yang amal ibadat mengikut apa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu